Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat tu? Mana yang abang selalu ada ni? Apa nama tu? Mana dia? Oh, COVID positif Ramai positif sekarang ni. Tapi tuan-tuan tak apalah, sebab dia tak kuat sangat pun. COVID kalau orang kena lah ni, dia 16 kali ganda lebih lemah. 16 kali ganda lebih lemah bandingkan dulu. Jadi kalau tuan-tuan kena ni senang sembuh lah dan dia tak sakit. Ada kawan saya kena pun, kena tapi tak ada simptom langsung. Dia COVID positif, sesemua apa pun tak ada. Dia dah nak ceritanya sangat lemah lah COVID tu. Bergantung pada antibody kita lah. Siapa antibody lemah, dia rasa lah sikit. Antibody kuat, dah vaksin lagi, lagi sekejap je tuan-tuan. Baik, tak apalah tuan-tuan. Kita berhenti di mana tuan-tuan? Muka surat ya, yang saya tandanya muka surat apa? Kelajawi. Tuan-tuan Rumi ya. Kita berada di mana? Salbiyah ke? Oh, sebut dah kot. Yang saya tanda di perbahasan sifat wujud. Yang pagi tu kan, yang ada menteri tu mai ya. Ingat tak? Menteri tu mai kita baca sampai dekat firman Allah surah Al-An'am 103 tu. La tudrikuhul absar. Ada kan? Ya, di situ. Kita masih lagi di bawah tajuk sifat wujud. Huraian berkenaan dengan sifat nafsiyah ataupun sifat wujud. Baik, iaitu Allah Ta'ala ada. Allah Ta'ala ada. Baik, kita tengok sambungan dia. Qala musannifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain, kata pengarang. Firman Allah ayat 103 Al-An'am. Firman Allah ayat 103 Al-An'am. Apa kata Allah? La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Zat Allah Ta'ala itu tidak boleh dicapai oleh penglihatan, sedangkan Allah mencapai segala penglihatan. Kemampuan yang ada kepada manusia tidak dapat menembusi tirai yang boleh sampai kepada hakikat zat Allah Ta'ala. Maknanya dia Allah Ta'ala ada, tapi kita tak boleh tengok, tak nampak. Malah kalau tuan-tuan baca dalam kitab-kitab dulu-dulu tuan-tuan, kitab Veda ke, Tripikata ke, kitab agama lain sekalipun, bila sebut berkenaan dengan Tuhan ni, disebut satu zat yang tak boleh dibayangkan, yang tidak boleh dibayangkan, yang tak boleh diimejkan, yang tidak ada bentuk, tak boleh dikhayalkan. Itu sifat Tuhan. Sebab apa kita tak boleh bayangkan, khayalkan Tuhan? Sebab yang kita tengok ni semua makhluk, betul tak? Kalau kita bayang macam angin makhluk Tuhan. Kita bayangkan macam cahaya, makhluk Tuhan. Kita bayangkan Tuhan macam ais, makhluk Tuhan. Akal kita hanya memikirkan tentang makhluk ciptaan Allah, bukan memikirkan tentang zat Allah. Sebab tu kita tak boleh bayangkan Tuhan. Tengok akhirat nanti boleh, kat dunia tak boleh. Pasal apa kat dunia tak boleh tuan-tuan? Yang pertama kat dunia ni, jangan kata Allah
Hatta malaikat pun kita tak tengok. Malaikat kita tak nampak tuan-tuan. Jin pun kita tak tengok. Jin tak tengok. Melainkan dia menjelma lah. Jelma kita nampak lah. Tapi rupa asalnya kita tak nampak. Hatta kuman pun saya sebut kat tuan-tuan, kita tak tengok kuman. Angin kita tak tengok, tapi kita rasa. Betul tak? Tak bukan nampak angin pun tuan-tuan nampak angin. Tak nampak angin, tapi kita rasa kewujudan dia. Kuman pun sama, kita tak tengok pun, tapi kita rasa kewujudan dia. Covid bukan kita tengok pun, tapi mati berjuta mati. Nampak? Jadi benda-benda makhluk pun kita tak tengok, tapi kita percaya ada. Betul tak? Angin kan tak nampak, tapi percaya ada. Elektrik bukan nampak pun elektrik kan, tapi bila tuan-tuan sentuh wire tu mati kita tuan-tuan. Apatah lagi Tuhan tuan-tuan. Kita tak melihat Allah sebab kita berada di dunia tuan-tuan. Kita sedang diuji oleh Allah. Ini kita berada di martabat ujian tuan-tuan. Di tempat kita diuji oleh Allah. Jadi kita diuji sejauh mana keimanan kita. Quran sebut alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman pada Allah sedangkan dia tak tengok Allah. Beriman pada hari kiamat, tak tengok pun hari kiamat tu. Beriman dengan syurga neraka, tak tengok pun syurga neraka tu. Tu alladzina yu'minuna bil ghaib. Beriman benda yang kita tak nampak, kita di makam ujian, kita diuji oleh Allah. Siapa yang lepas ujian, taat pada Allah dan Rasul, masuk syurga. Siapa yang ingkar, masuk neraka kerana kesalahan dia. Bolehlah. Jadi kita di martabat ujian. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga dijadikan tidak ada kemampuan untuk melihat Allah. Tidak ada kemampuan. Kita punya mata ni tidak mampu melihat Allah. Kerana Allah itu qadim. Apa makna qadim? Qadim maksud dia kekal selama-lamanya. Allah Ta'ala ni azaliyun abadiyun. Allah Ta'ala ni satu-satunya Tuhan yang mana tidak ada permulaan dan tidak ada pengakhiran. Mula tak ada, akhir pun tak ada. Itu zat Allah. Makhluk semua ada permulaan dan ada pengakhiran. Jangan kata kita, gunung pun tak boleh berhadapan dengan zat Allah. Gunung tak boleh. Ketika mana Nabi Musa AS bercakap dengan Allah di Bukit Tursina, bercakap, maka Nabi Musa teringin tengok Allah. Teringin tengok. Ni kan disebut dalam Quran. Kata Nabi Musa AS, Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Tuhan, tunjuklah zatmu, aku nak tengok. Nak tengok Allah. Kata Allah, qala lan tarani, tak boleh tengok. Walakin indur ilal jabal. Kalau nak tengok juga, tengok gunung. Kat Bukit Tursina tu banyak gunung besar-besar. Gunung besar-besar tuan-tuan. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung itu masih kekal di tempat dia, kau akan melihat aku. Bila Allah menzahirkan zatnya pada gunung, hancur gunung. Kalau gunung hancur, kita ni lagilah tuan-tuan. Tuan-tuan naik gunung besar-besar, rasa kita ni halus ya tuan-tuan. Gunung pun hancur tuan-tuan, apatah lagi kita tuan-tuan. Pasal apa? Kita semua akan binasa kiamat nanti. Kecuali hari kiamat Allah jadikan kita hari kiamat Allah Ta'ala jadikan kita ni tak macam sekarang ni tuan-tuan. Lebih hebat. Bagaimana kejadian kita di hari kiamat nanti, masuk syurga nanti? Pertama, kita ni takkan mati lah. Betul tak? Allah Ta'ala jadikan kita dan Allah kekalkan kita. Yang kedua, kita tak tidur. Ahli syurga mana ada tidur? Jangan tuan-tuan fikir tak best kalau tak tidur. Bukan. Kita tidur ni pasal penat. Betul tuan-tuan? Pasal penat. Kalau seronok, mana ada kita tidur? Macam mana nak fikir? Tuan-tuan, contoh mudah lah. Tuan-tuan teringin nak beli Velfire. Tahu Velfire? Kereta Velfire tu kan? Harga dia bukan hak lama, hak baru. Harga dia nak dekat 300,000. Yang ada chrome sampai ke bawah tu kan, lampu chrome sampai ke bawah, belakang dia lain sikit tu. Yang menteri-menteri duk naik tu. Hak lama turun dah harga dia. Jadi hak baru tu, harga nak dekat 300,000. Betul tak? Tiba-tiba anak tuan-tuan kumpul duit, ataupun tuan-tuan dapat cabutan bertuah. Betul tak kan? Dapat cabutan bertuah, dapat Velfire parking depan rumah. Adakah tuan-tuan tengok Velfire tu tuan-tuan mengantuk? Tidak lah. No. Tuan-tuan takkan mengantuk. Betul tak? Dia kalau boleh nak keliling Malaysia tu, first tengok Velfire tu, kita bawa rasa mana ada mengantuk. Mengantuk ni kan kita dah tak larat, bosan, mengantuk. Jadi bila tuan-tuan dapat Velfire tu, mana ada rasa mengantuk. Betul tak? Ataupun contoh mudah lagi lah tuan-tuan, kalau kita ni teringin nak makan apa, apa-apa benda lah yang kita teringin tuan-tuan, yang kita suka.
Balik-balik kerja tuan-tuan, tak larat ni bini masak yang kita teringin tu. Oh, tak ada rasa mengantuk Kan ada orang makan-makan tidur tuan-tuan. Ada makan seronok. Syurga ni seronok. Dan ni tak ada letih. Letih tak ada, penat tak ada, kencing berak tak ada, lain tuan-tuan. Ludah pun tak ada. Nampak kejadian dia lain. Dan kita dijadikan Allah mampu untuk melihat zat Allah. Nah, nanti di akhirat Allah Ta'ala jadikan kita mampu melihat zat Allah Azza wa Jal. Kat dunia tak. Nah, jangan kata zat Allah tuan-tuan, kuman pun kita tak nampak. Betul tak? Nah, kuman pun tak nampak, angin tak nampak, zarah pun tak nampak. Banyak benda makhluk yang kita tak nampak, roh pun kita tak nampak tuan-tuan. Banyak benda yang kita tak nampak, tapi kita percaya sahaja. Nah, macam itulah Allah. Kita yakin adanya Allah kerana adanya alam. Kalau tidak ada Tuhan, macam mana boleh ada alam? Adanya alam ini tanda kewujudan kuasa yang mutlak, yang tidak ada permulaan, yang tidak ada pengakhiran, yang berkehendak dan berkuasa mutlak, yakni Allah Azza wa Jalla. Baik tuan-tuan, kemampuan yang ada pada manusia tidak boleh menemui tirai yang boleh sampai pada hakikat zat Allah. Tak boleh tuan-tuan. Kita makhluk. Sebuah syair Arab ada menyebut, ini syair Arab, al-ajzu an darkil idraki idrak wal bahsu an sirri zatil isyrak. Artinya kelemahan untuk memahami hakikat Allah sudah merupakan kefahaman. Maksudnya kita tahu kita ni lemah untuk membayangkan sifat Tuhan, membayangkan zat Allah. Kita tahu kita lemah kan? Lemah daripada andarkil idrak, mengetahui hakikat Allah tu, itulah tahu. Kalau orang kita tanya Allah macam mana tuan-tuan, wallahu alam, tak dapat dibayangkan, tidak ada bentuk, laisa kamitslihi syai', tidak ada makhluk yang serupa dengan Allah. Maksudnya kita kenal Allah. Tapi kalau orang kita tanya macam mana Allah, Allah tu dia ada dua tangan. Nampak? Mata ada dua. Tu Allah Taala ni ada lidah satu. Ada orang dia percaya macam tu. Allah Taala ada kaki sebelah, tangan dua. Ada orang percaya ni kaum musyabbihah. Ada tangan dua kanan. Ada dia percaya tangan Allah dua kanan. Ni kaum musyabbihah tu, ni bahaya ni. Allah Taala ada mata. Mata Allah dua, tak, mata banyak. Kita mata dua, Allah mata banyak. Kemudian Allah Taala ada dua tangan, dua kanan. Kaki satu kaki satu. Kemudian betih kaki satu. Lagi apa, kita tak pelik lah tuan-tuan kalau orang bayang lagu tu. Dia bukan makna Quran lagu tu. Quran mana bila sebut tangan Allah ni, bukan makna tu nak cerita memuliakan. Ketika mana Quran sebut lima khalaqtu bi yadai, ketika apa yang kami jadikan dengan kedua tangan kami. Cerita tentang Nabi Adam kan. Nak cerita mulianya Nabi Adam. Macam kita lah sebut, rumah ni aku buat dengan dua tangan aku. Padahal bukan kita buat pun, kontraktor yang buat. Tapi nak ceritanya akulah buat ni, betul tak? Dengan duit poket aku. Baik, di tashrif ni kaum mujassimah tuan-tuan. Golongan yang menganggap Tuhan ni macam makhluk. Kata Tuhan ada mata lah, Tuhan ada tangan lah, Tuhan ada kaki lah. Cuma tak sama. Seperti mana mata kita dengan beruk tak sama, muka kita dengan beruk tak sama. Macam itulah kita dengan Allah. Muka Allah lain, tangan Allah Ta'ala lain. Tapi dia dah jadikan Allah berbentuk. Betul tak? Ada bentuk dan berjuzuk-juzuk. Ini sesat lagi menyesatkan tuan-tuan. Boleh menyebabkan kufur. Baik, jadi tuan-tuan tak ada siapa tahu tentang zat Allah. Bila orang kata tak tahu, bagaimana zat Allah, bagi tahu macam mana zat Allah? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang seumpama dengan Allah Azza wa Jalla. Tak ada siapa yang seumpama. Mana dia kenal tu? Siapa yang sebut bagaimana Allah, dia kata Allah ada mata, ada dua tangan. Ini semua tak kenal tuan-tuan. Allah Ta'ala secara hakiki duk congok kat atas tu. Ada orang dah percaya macam tu. Kat mana Allah ada? Ni kita naik langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Lepas tu Allah. Naik ketiga, arah itu Allah. Ada orang percaya lagu tu. Subhanallah tuan-tuan. Ni silap tuan-tuan. Kenapa silap tuan-tuan? Alam ni banyak tuan-tuan. Yang kita duduk sekarang ni alam manusia. Betul, alam musyahadah. Ni alam kita. Alam kubur lain. Betul, alam kubur lain kita tak nampak alam kubur. Alam kubur tak nampak. Alam mahsyar lain tak berlaku lagi. Alam kubur ada dah. Tapi dia bukan alam kita, alam lain.
Kalau kita kata Allah Ta'ala sekarang ni, langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Arash, Allah duduk bercongok atas tu, kita dah jadikan Allah duduk di alam kita. Betul tak? Di alam makhluk ni. Sedangkan Allah Ta'ala ni yang menjadikan sekalian alam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Alam manusia ni, musyahadah ni, alam jin, alam malaikat, alam apa? Nanti hari kiamat nanti, alam barzakh, semua Allah Ta'ala yang jadikan. Allah Ta'ala bukan duduk dalam alam, duduk dalam dimensi, tak. Nah, jadi bagaimana Allah, tuan-tuan? Di luar kemampuan akal kita. Malah Allah Ta'ala tidak duduk dalam sistem masa dan tempat. Kita duduk dalam masa, tuan-tuan. Boleh tak tuan-tuan sekarang ni, tuan-tuan tak mau duduk sekarang lah, tuan-tuan nak lompat balik tahun 2000? Boleh tak? Tak boleh. Sebab kita dah duduk dalam sistem masa. Dan kita boleh nak lompat sekarang ni tahun berapa? 28 hari bulan 2. Tak maulah aku nak lompat lagi sebulan, nak 28 bulan 3. Tak boleh, tuan-tuan. Kita memang terikat, bound. Kita terikat dengan masa dan tempat. Allah Ta'ala tak. Allah Ta'ala yang menjadikan tempat dan masa. Nampak, tuan-tuan? Sebab tu, tuan-tuan, memang tak dapat dibayangkan Tuhan kalau bila nak bandingkan makhluk. Kerana makhluk mesti bertempat, makhluk mesti duduk dalam sistem masa. Allah Ta'ala tak terikat dengan masa dan tempat. Itu yang kata laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tak seumpama dengan apa-apa. Baik. Cuma kita sebut Allah atas arash tu, bukan zat dia begitu duduk relax atas tu. Macam mana saya duduk atas kursi ni, Allah pun duduk atas arash macam tu. Malah ni saya duduk atas kursi, Allah Ta'ala dah duduk atas arash, duduk relax atas tu. Bukan, tuan-tuan. Kita jadikan Allah macam kita, tuan-tuan. Kita duduk atas ni, Allah Ta'ala pun duduk atas tu. Bukan. Bila sebut atas arash ni, ala wartafa'a, ulama sebut ala wartafa'a uluwan kabira, seperti mana dalam Quran sebut. Tingginya Allah ni bukan tingginya tinggi pokok petai, tinggi pokok petai, tinggi macam pencawang, bukan tinggi macam tu. Mana dia? Ada orang dia faham ni, tuan-tuan, bahaya. Sebagai orang yang terjebak dengan akidah musyabbihah ni, dia ingat tinggi Allah ni macam orang duduk atas pokok nyok dengan atas apa? Duduk pencawang. Atas pencawang lagi tinggi. Bukannya tu. Tingginya Allah ni kedudukan darjat. Buktinya ayat Al-Quran. Bila Allah Ta'ala sebut uluwan kabira, ulu ni tinggi. Uluwan kabira, tinggi lagi besar keagungannya. Tinggi keagungan, tinggi kebesaran, tinggi kemuliaan. Itu makna dia. Contohnya kita baca ayat kursi kan, wa huwal aliyyul azim. Allah Ta'ala adalah Tuhan yang maha tinggi. Tinggi ni bukan maksud tinggi atas langit, tinggi. Bukan itu. Apa makna dia, tuan-tuan? Tinggi kedudukan darjat. Azim, lagi maha agung. Nampak tak? Digabungkan Ali dan Azim. Tinggi ni tinggi. Maha tingginya Allah apa dia? Maha tingginya kedudukan darjat. Maha tingginya kemuliaan. Itu makna dia. Tapi ada orang faham, tuan-tuan, dia semayang, subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhan yang maha tinggi, wa bihamdi. Dia fikir apa? Allah Ta'ala tinggi kat atas. Subhanallah, tuan-tuan. Ini pelik, tuan-tuan. Sedih kadang-kadang sebagai ustaz yang terjebak dengan benda-benda ni. Dia ingat apa makna dia kita sebut macam tu? Itu bukan pujian, tuan-tuan, betul tak? Adakah pujian kalau kita kata kawan kita duduk atas apa? Pokok apa? Pokok kelapa, seorang ni duduk atas apa? Pokok petai. Tinggi pokok petai. Adakah kita puji, tuan-tuan? Bukan kita puji. Takkan kita nak puji orang pasal duduk atas pokok petai, kita duduk bawah. Itu tinggi biasalah. Ada orang lagi tinggi, naik kapal terbang lagi tinggi. Sejak bila orang kedudukan dia lagi tinggi, lagi mulia pada orang? Betul tak? Sejak bila orang duduk atas pokok petai lagi mulia pada orang duduk bawah? Ini tak logik, tuan-tuan. Sejak kalau macam tu, orang naik kapal terbang lagi mulia. Tuan-tuan naik kapal terbang, tuan-tuan? Tak pernah naik. Oh, tak mulia, tak tinggi. Saya pernah naik kapal terbang lah, tuan-tuan. Ini mengarut, tuan-tuan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Tuhan yang maha tinggi. Bukan makna tinggi langit pertama, 2, 3, 4, 7 lepak atas tu. Bukan. Bukan, tuan-tuan. Subhanallah, ini akidah yang bahaya, tuan-tuan. Yang akidah yang berbahaya. Ingat, bila kita sebut Allah tinggi di atas arash, tinggi dengan kebesaran dan keagungan, ataupun tinggi yang layak bagi dia. Bukan bila sebut tinggi atas arash tu memang tinggi sungguh zat dia duk cokoh tu. Bukan. Ini mujassimah, musyabbihah. Kalau orang kata Allah atas arash, tak jadi kufur lagi. Di mana Allah atas arash, tak kufur lagi. Atas itu boleh saja atas kebesaran, keagungan, penguasaan. Boleh.
Nah, sebab Allah Ta'ala tidak berhajat kepada makhluk dia. Boleh lah. Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Ta'ala maha kaya daripada makhluk dia. Ada kawan saya ustaz, dia terjebak dengan benda-benda ni. Dia kata kat saya, takkan tak boleh kot Allah Ta'ala nak duduk atas arash? Takkan Allah Ta'ala tak boleh nak gunakan makhluk dia? Dia kan Tuhan. Hak dia lah nak menggunakan makhluk ni. Tuan-tuan, bahaya ni akidah-akidah. Saya kata kat dia, saya nak tanya hang soalan. Boleh tak Allah Ta'ala makan dekat restoran? Jawab. Kalau hang kata Allah Ta'ala duduk atas arash pasal Allah Ta'ala menggunakan makhluk di arash, Allah Ta'ala boleh tak makan kat restoran? Boleh tak Allah Ta'ala lepak dalam homestay? Layak ke hang tanya soalan ni pada Allah? Betul tak? Layak ke? Sedangkan Allah Ta'ala ni maha kaya pada makhluk dia. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Ta'ala kaya pada makhluk dia. Tiba-tiba hang kata Allah Ta'ala menggunakan makhluk. Allah Ta'ala perlukan makhluk. Allah Ta'ala duduk atas arash. Allah Ta'ala perlukan arash. Allah Ta'ala makan kat kedai kopi. Allah Ta'ala perlukan kedai kopi. Soalan ni soalan yang Allahu Akbar. Tapi bila saya tanya balik kat dia, dia tercengang lah tuan-tuan. Bahaya tuan-tuan. Kita sebut Allah atas arash dengan seperti mana yang layak dengan kebesaran dan keagungannya. Bukan mana duduk atas arash macam saya duduk atas kursi ni ya. Bukan bukan seketui zat Allah atas arash, bukan. Baik, dengan kebesaran dan keagungannya seperti mana yang layak dengan kebesaran dan keagungannya. Allah Ta'ala beristiwa dengan mana seperti mana yang layak dengan diri, dengan kebesaran dan keagungannya. Kalau saya beristiwa di atas kursi, saya punya zat saya seketui atas kursi. Itu makna saya atas kursi. Adakah Allah atas kursi macam tu? Bukan. Allah Ta'ala atas arash seperti melayak dengan kebesaran dan keagungannya. Jangan kata zat Allah seketui atas tu tuan-tuan. Baik tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, tetapi usaha menjelidi rahsia zatnya akan menjadi syirik pula. Tapi kalau kita ni usaha nak cari macam mana zat Allah, fikir macam mana zat Allah, siapa fikir tentang zat Allah, dia sesat. Kita tak mampu tuan-tuan. Pasal apa tak mampu tuan-tuan? Yang pertama tuan-tuan, hakikat masa kita tak boleh fikir. Tuan-tuan boleh fikir masa? Masa tu makhluk Allah. Cuba tuan-tuan fikir masa tu lagu mana? Tak boleh fikir tuan-tuan. Masa tak boleh fikir. Cahaya tuan-tuan, tu fikir cahaya tuan-tuan. Kita nampak cahaya, tapi apa hakikat dia? Semua nampak cahaya. Apa hakikat dia? Nampak saja, kita tak tahu hakikat dia. Kegelapan, Allah Ta'ala jadikan kegelapan. Wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur. Allah Ta'ala jadikan gelap dan cahaya. Tapi kita tak mampu cipta gelap tuan-tuan. Kita tak mampu. Tapi gelap tu makhluk Allah, cahaya juga makhluk Allah. Kita tak boleh fikir tuan-tuan. Tapi kita nampak. Kita nampak ada cahaya. Tapi hakikat dia apa? Nampak je lah. Kegelapan pun Allah Ta'ala yang jadikan. Masa kita tak boleh fikir masa. Tapi masa ni antara makhluk Allah yang sangat hebat. Tidak ada orang yang boleh mengatasi masa tuan-tuan. Hanya Allah Ta'ala saja zat yang tidak terikat dengan masa. Masa hebat tuan-tuan. Kenapa saya kata masa hebat? Tuan-tuan, dengan berlalunya masa seluruh dunia berubah. Betul tuan-tuan. Tengok muka kita dalam cermin. 20 tahun dahulu, mana handsome lagi? Sekarang ke 20 tahun dahulu? Saya tak tahu. Kita kata 40 tahun lah. 40 tahun dahulu dengan sekarang, tuan-tuan mana handsome lagi? Sekarang handsome lagi? Saya tak tahu. Tak tahulah muka tuan-tuan dulu macam mana. Jadi tuan-tuan, semua berubah dengan berlalunya masa. Yang hidup mati. Hebat tu. Yang muda jadi tua. Api yang menyala menjadi padam. Kereta yang baru menjadi lama. Benda yang baru menjadi buruk. Kereta yang elok menjadi rosak. Benda yang nampak cantik menjadi lusuh. Masa merosakkan seluruh manusia, terikat dengan kesan masa tu. Hebat masa ni tuan-tuan. Semua orang tuan-tuan. Tak ada orang boleh lari duduk dalam satu tempat. Berlalunya masa dia tak tua-tua. Tak boleh tuan-tuan. Dia tak boleh tuan-tuan. Tak boleh siapa lari pada masa. Dengan berlalunya masa, dia mesti mati. Masa ni tuan-tuan cukup hebat. Kesan masa tuan-tuan.
Tuan beli kereta baru sebiji. Beli kereta baru, parking kat rumah. Baru beli ni. Plastik apa semua ni. Parking kat rumah. Lepas tu tak naik tuan-tuan, biar lah. Dah 60 tahun tengok balik. Agak-agak berubah tak rupa dia. Berubah habis lah tuan-tuan. Lusuh dengan apa, mungkin sawangnya, dengan lumutnya, mungkin angin pun habis dah semua tuan-tuan. Tuan-tuan tengok bila berlalunya masa habis tuan-tuan. Baik tuan-tuan. Tuan-tuan tengok ada kereta mewah-mewah kan di KLIA. Yang biak ni tak ada kot, terbiak lama. Ada kereta mewah-mewah. Kereta siapa? Rupanya kereta apa? MH370 yang hilang tu. 2000 apa? 2000 apa hilang? 14 Satu kena tembak di 14 kan. Di Ukraine perang pula tuan-tuan ni dengan Rusia. Tak tahu apa jadi tuan-tuan. Rusia dah keluar kenyataan. Rusia tentera dia mati banyak. Mati banyak. 4,000 lebih kot. Sebab Ukraine dia tak kuat pun. Ukraine tak kuat pun tapi lagi kuat daripada Malaysia tuan-tuan. Ukraine kuat. Tapi nak banding dengan Rusia tu jauh lah. Tapi Ukraine ni dia menggunakan teknologi negara lain. Amerika bagi senjata, apa dia? Britain bagi senjata, Jerman bagi senjata, dia ada juga drone buatan Turki yang canggih tu. Banyak senjata tuan-tuan. Orang bagi kat dia yang canggih-canggih. Jadi tentera Rusia banyak alam mati dah 4,300. Tapi tak ada apa pun. Tentera Rusia nak dekat 1,000,000 kot. 100,000 tentera dia. Baru 4,300 tak ada apa. Kereta kebal pun berapa ratus, 400 kot dihancurkan. Tak ada masalah. Rusia kereta kebal puluh ribu tuan-tuan. Berpuluh ribu ke banyak tuan-tuan. Tapi saya tengok berita tadi Rusia keluar kenyataan suruh penduduk Kiev. Kiev ni ibu kota Ukraine tu lah. Macam kita Kuala Lumpur kan. Minta semua penduduk dia tinggalkan Kiev. Wallahualam, adakah dia nak guna nuklear saya tak tahu. Kalau dia guna nuklear tuan-tuan, saya ingat akan jadi perang nuklear lah. Bila jadi perang nuklear tuan-tuan, ni benda ni bukan main-main, ni benda yang sangat menakutkan sekarang ni tuan-tuan. Dia akan jadi perang yang sangat dahsyat. Bila Rusia pakai nuklear, adakah kita relax? No, kita akan jadi masalah juga tuan-tuan. Sebab Rusia dengan Ukraine adalah pengeluar gandum nombor 1 dunia. Gandum nombor 1 dunia adalah Rusia dengan Ukraine. Depa pula perang. Boleh jadi gandum dengan tepung akan naik harga. Tepung kan daripada gandum akan naik harga. Kalau jadi perang nuklear tuan-tuan, saya tak tahulah. Amerika tembak nuklear, Rusia tembak nuklear tuan-tuan, China lagi. China dengan Taiwan-nya dia nak rampas Taiwan kan. Taiwan sekutu US, Amerika. Saya tak dapat bayangkan tuan-tuan kalau pakat tembak nuklear tuan-tuan. Malah ekonomi dunia akan merudum. Bila ekonomi dunia merudum, kita merudum. Merudum sekali. Orang tak beli barang kita. Negara luar semua merudum ekonomi, kita merudum. Merudum sekali tuan-tuan. Nak menaik lagu mana kalau orang tak beli barang negara kita. Kita nak ambil barang pada luar negara pun tak ada. Dia pun perang hancur habis semua. Dia jadi kacau semua tuan-tuan. Kenapa saya kata saat sekarang menakutkan? Sebab kita dah lama tak perang tuan-tuan. Itu benda kena ingat. Perang dunia lah dah lama tak berlaku. Perang kecil-kecil adalah. Perang dunia ni tuan-tuan berlaku apabila pertembungan antara kuasa dunia. Sekarang ni di dunia ni dia ada 5 kuasa besar. Kalau mereka perang dunia. Kalau macam kita perang dengan Singapura, itu bukan perang dunia. Kita perang dengan Indonesia, itu bukan perang dunia. Itu perang apa? Bolehlah sikit-sikit tuan-tuan. Perang dunia ni kuasa besar. Dia ada 5. Iaitu Amerika, Rusia, China, Britain dan Perancis. 5 ni. Kalau perang dunia. Dan mereka kalau perang, seluruh dunia akan merasai bahangnya. Beratnya. Kalau perang ini berlaku. Jadi perang dunia yang pertama 1914 mati berapa puluh juta saya tak ingat. Perang dunia yang kedua berlaku pada tahun 1938 kalau tak silap. 1938 perang dunia yang kedua yang telah menyebabkan orang mati 86 juta mati. Ramai tuan-tuan. 86 juta mati kalah rakyat Malaysia tuan-tuan. Banyak mayat yang tak jumpa pun, yang tenggelam dalam laut pun berapa puluh ribu, ratus ribu pun tak tahu. Tentera kan bila kapal-kapal yang kena tembak tenggelam dalam lautan Pasifik, lautan Atlantik tuan-tuan, tenggelam habis. Baik, jadi tuan-tuan ni nak jadi perang pula. Jadi 1945 perang dunia habis. Perang dunia yang kedua habis. Dah lama dah tuan-tuan. Sekarang ni dah 2022. Berapa puluh tahun dah tuan-tuan. Jauh tu tuan-tuan.
Mungkin dah 80 tahun dah lebih kurang tu. Hampir 80 tahun dah. 80 tahun dah tuan. 60 hampir 80 tahun dah tak perang dunia. Hampir 80 tahun. Lebih kurang 77 tahun dah tak perang dunia. Ni boleh jadi tuan-tuan. Rusia dah sebut dia nak tembak, tak tahu dia nak tembak apa, tapi dia dah gerakkan banyak peluru pepandu nuklear, dia dah gerakkan dah. Dan tentera NATO telah berada di sepadan Rusia. Boleh jadi Rusia kalau tembak, dia pun serang Rusia, tapi memang cari nahas lah tuan-tuan. Rusia ni besar, tentera dia pun banyak. Saya tak tahu tuan-tuan. Lah ni orang bukan tengok kereta kebal lah sebenarnya. Orang tengok nuklear tu. Sebab nuklear kalau tembak kita tak boleh nak tangkis tuan-tuan. Susah lah saya beritahu, susah lah. Sebab dia tembak nuklear ni tuan-tuan, dia bukan tembak macam tu. Dia naik atas. Sampai berapa ratus kilometer ke atas tu. Saya lupa dalam berapa ratus, 500 ke kilometer kot dia naik atas tu. Tinggi tuan naik atas. Lah 500 baru dia bergerak. Contohnya lah dia China nak tembak US. Dia akan terbang ke atas macam roket tu. Naik ke atas, dia pun kontrol tuan-tuan. Naik ke atas, baru bergerak. Tinggi ni 500 km lebih, dah dekat 1000 km tuan-tuan. Ke naik sampai 2000 km. Tinggi tuan-tuan, tak silap saya lebih 1000 km kot dia naik. Tinggi ni. Tinggi sungguh. Tuan-tuan nak tangkis apa atas tu tuan-tuan. Batu atas tinggi tu, saya ingat dalam 1000 lebih kilometer kot. Kemudian dia akan terbang, dia akan baru dia bergerak ke US. Ni US, dah dekat dengan US, baru dia turun daripada tinggi 1000 km tu. Mana ada peluru boleh tangkis 1000 km ke atas tu? Kalau dapat tangkis pun tuan-tuan, kita tangkis nuklear atas negara kita, sama lah tuan-tuan. Kesan radiasi dia, bom dia dengan ribut dia tuan-tuan. Saya tak tahu kalau Rusia betul-betul menggunakan nuklear, tapi pasti tuan-tuan Perang Dunia yang ketiga semua pakat tembak nuklear. Apa jadi tuan-tuan bila jadi perang nuklear? Kita akan jadi primitif balik tuan-tuan. Sebab nuklear yang pertama ramai mati. Kuat tuan-tuan, akan ramai. Sekali tembak akan mati juta mati tuan-tuan. Yang akan mati lagi ramai tuan-tuan. Perang dulu terhadap nuklear pun 86 juta, yang ni akan jadi lagi ramai. Itu yang pertama. Yang kedua, ekonomi lingkup habis tuan-tuan. Betul tak? Ialah kalau satu bandar mati, siapa nak kerja? Betul tak? Kerja ekonomi siapa yang nak running tuan-tuan? Ekonomi mati habis semua. Jadi tuan-tuan, ekonomi akan merudum. Yang ketiga, nuklear ni tuan-tuan. Baru sikit cerita buat nuklear pula tuan-tuan. Tak apalah, kita buat kelas tu nuklear tuan-tuan. Ni kelas apa? Tenaga nuklear tuan-tuan. Kelas fizik. Saya nak cerita benda ni tuan-tuan. Benda ni sangat menakutkan tuan-tuan sekarang ni. Saya duduk tenung-tenung rasa takut tuan-tuan. Saya lah rasa tuan-tuan, walaupun ada orang relax, bagi saya ni bahaya tuan-tuan. Bahaya yang nak main ni bahaya sungguh. Perang nuklear, Vladimir Putin dah sebut tidak ada siapa yang akan menang. Bagi kita itu je. Tak ada siapa. Hatta mereka pun tak boleh nak tangkis semua nuklear tu. Memang tak ada. Setakat ni kita tahu ICBM tu memang susah nak ditangkis. Itu je. Jangan jadi pasal ya tuan-tuan. Kalau semua pakai ego tuan-tuan, memang akan jadi perang nuklear. Dan perang nuklear mesti akan berlaku. Yang ketiga tuan-tuan, nuklear ni bila dia jatuh tuan-tuan, dia akan menghasilkan EMP. Nak tahu apa EMP ni tuan-tuan? EMP adalah satu gelombang macam elektromagnet yang akan menghancurkan segala benda elektronik. Malah dah ada bom tu dah pun. Nama dia bom EMP. Dia buat pada nuklear pun akan menghasilkan EMP juga. Dan ada bom EMP. Bom EMP ni ataupun nuklear, ada bom EMP, ada bom nuklear. Nuklear juga menghasilkan EMP. Kalau bom EMP saja dia tak ada letupan, tapi dia hasilkan apa? Gelombang Gelombang EMP tu tuan-tuan, kalau contohnya lah jatuh dekat simpang 4. Segala benda yang guna elektronik dia akan meletup. Ni akan meletup. Handset ni meletup mati tuan-tuan. Tuan-tuan tahu orang kan ada orang main handset sambil cas meletup mati tuan-tuan. Ada yang guna handset. Handset ni kalau meletup mati. Ada orang mati, handset meletup, ada yang mati. Vape pun orang isap vape tu kan. Meletup vape tu gigi hilang habis semua. Handset lagi sekarang ni. Dia sebab apa? Gelombang itu menyebabkan arus elektrik yang berada dalam sistem ni kan ada elektrik. Bateri tu kan. Dia jadi tak stabil dan dia meletup. Sebab tu bila tuan-tuan tengah naik kereta turun bom EMP tu diturunkan, kereta akan meletup. Jam tuan-tuan ni akan meletup. Jam tu juga akan meletup. Lampu semua pakat meletup habis.
Apa jadi tuan-tuan? Jadi primitif balik. Itu nak bagi tahu. Jadi primitif balik. Nanti akhir zaman tu yang orang sebut akhir zaman boleh jadi. Kata memang orang banyak sebut tuan-tuan, antaranya Albert Einstein. Albert Einstein ni lah yang jumpa nuklear tuan-tuan. Dia yang jumpa nuklear dan dia menyelesai tuan-tuan. Lepas dia jumpa nuklear, Amerika jatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki kan. Tu tak kuat tuan-tuan. Hak dulu punya tak kuat. Hak sekarang ni beratus kali ganda lagi tuan-tuan. Hak dulu tak kuat. Itu pun jatuh dekat Hiroshima 70,000 mati. Nagasaki 70,000 juga mati tuan-tuan. Satu bandak kata tuan-tuan. Yang ada ni, yang Rusia ada, Amerika ada ni jauh lebih kuat. 5 ni kuasa nuklear. Rusia ada 6,850 nuklear yang ada nak tembak. Amerika ada 6,450. Kalau pakat duk tembak, Allahu Akbar. Saya tak tahu tuan-tuan apa nak jadi bumi ni tuan-tuan. Ni dalam keadaan bahaya tuan-tuan. Ni dalam keadaan yang menakutkan. Sebab saya dah sebut kat tuan-tuan tadi, Rusia dah sebut, kata Albert Einstein tadi, manusia akan berperang nanti, perang dunia yang keempat akan menggunakan pedang dan tombak balik. Perang dunia yang ketiga, kata Albert Einstein, aku tak tahu dia berpakai apa. Dia sebut macam tu bukan pakai apa, dia tahu dia akan pakai nuklear. Yang benda yang dia jumpa. Nah, jadi kita sekarang ni dalam fasa yang menakutkan tuan-tuan. Kalau silap saja depa perang di Ukraine tu, kalau NATO masuk campur ataupun Rusia pakai nuklear, saya nampak memang malanglah tuan-tuan. Kita akan masuk fasa yang sedih dan menakutkan untuk fasa seluruh tamadun manusia tuan-tuan. Okey tuan-tuan, saya minta maaf tuan-tuan, cerita bab kelas fizik pula malam ni tuan-tuan. Okey tuan-tuan. Kelemahan hendak memahami hakikat sesuatu itu bukan berarti tidak ada sesuatu. Sebagaimana kita lemah hendak memahami hakikat roh, lemah hendak memahami hakikat cahaya, dan banyak lagi perkara-perkara yang kita tidak dapat memahami hakikatnya, sedangkan perkara itu tetap wujud. Roh ada tapi kita tak nampak, cahaya ada tapi kita tak tahu hakikat dia, jin malaikat ada tapi kita tak nampak, coronavirus pun kita tahu kewujudan dia tapi kita tak nampak pun dia. Tidak, syurga neraka pun kita tak nampak dia tuan-tuan, tapi ada tuan-tuan. Baik tuan-tuan, perselisihan mengenai sifat wujud. Okey, kita berhenti di situ. Saya mohon maaf tuan-tuan kalau kurangan dan sebagainya. InsyaAllah kita bertemu pada masa akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafaruqana ba'di tafaruqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiyyan wa la mahruman wa la matula wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.